Jumat tu. Boleh. Itu sini. Sekali boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertemukan kita pada malam ni, dan juga puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan hari raya kepada kita. Dengan itu kita bergembira sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu riwayat berkenaan dengan bagi orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan, boleh bergembira, iaitu inda fitrih, ketika mana dia berhari raya ataupun berbuka puasa. Secara umum buka puasa semua kita pakai seronok lah kan, gembira sakan lah, walaupun makan dia tak seberapa pun, tapi bila buka puasa cukup seronok rasanya, rasa dia panggil bahagia, rasa lega, rasa apa-apa sajalah yang membahagiakan kita. Begitu juga inda fitrih juga diterjemahkan sebagai hari raya Idul Fitri, maknanya kita seronok raya walaupun terkejut tapi seronok kan. Ada orang walaupun dari aspek dia panggil tak dan persiapan tu, tak ada persiapan ni, tapi ala kullihannya semua seronok hari raya awal. Tapi kalau hari raya lewat, ya tu tak berapa nak seronok sangat lah kan. Walau kalau diisytiharkan raya tu 2-3 hari lepas pada tu, tak berapa seronok. Tapi kalau awal seronok lah kita nak sebut seronoknya. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita sambung perbincangan kita, walaupun mungkin saya puji di masjid ni kita laksanakan ataupun adakan awal kuliah. Orang lain masih lagi baru nak mengharungi jam pada nak balik daripada hari raya apa semua tu kan. Kita dah mula dah. Puji sungguhlah, walaupun ada surau lepas raya tu. Lepas raya maknanya apa dia? Lepas Syawal baru ada dia punya program kuliah dia. Pasal apa dia? Tak ada orang ustaz. Orang semua beraya sebulan. Jadi tak ada orang. Nak buat macam mana katanya. Jadi alhamdulillah masjid ni mengambil inisiatif, masya-Allah. Awal antara yang terawal. Walau bagaimanapun, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keberkatan, kurniakan kebaikan kepada kita, sama ada awal ataupun kita kuliah ditangguhkan sehingga sebulan. Bagi peluang pada ustaz pun nak pergi open house tu, open house ni, yalah. Baik.
Jadi insya-Allah walau bagaimanapun malam ni kita akan kongsikan beberapa persoalan ataupun permasalahan-permasalahan semasa seputar ibadat harian kita ataupun ibadat-ibadat kita yang lain. Dan kita dalam perbincangan kita ini insya-Allah pada malam ni kita bincang ataupun lanjutkan perbincangan kita dalam pertemuan kita sebelum Ramadan hari itu. Kita bincang setakat memperbanyakkan jenis bacaan zikir sesudah solat. Bila semayang selesai daripada semayang kita nak buat apa? Nah, walaupun kita katakan di situ banyak persoalan isu-isu berkenaan dengan lepas solat, what next? Nah, what's next lepas pada solat, the next levelnya nak buat apa lepas semayang. Jadi perbincangan hangat, ada yang isu-isu yang katanya disebut sebagai bid'ah, disebut sebagai tidak ada asas dan sebagainya. Banyak isu-isu lepas pada solat. Nah, baik, walau bagaimanapun di sini kita nak bincangkan. Nah, ada orang yang mana bila lepas solat yang paling dia panggil paling mudah kita nak faham, kita ini ada ataupun terikatnya kita dengan imam bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Itu kita terikat dengan imam bila kita solat berjemaah. Semua orang ittifaq, semua orang setuju, ataupun kita katakan ulama semua setuju begitu. Kita ada keterikatan dengan pak imam bila solat berjemaah bermula daripada takbiratul ihram sampailah salam. Itu kita terikat dari aspek pergerakannya. Sebab tu kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam tu kita lantik dia jadi imam, kita jadikannya sebagai imam kita dalam solat, liyutamma bih, untuk kita ikut. Fa idza kabbara fakabbiru. Maksud ikut tu apabila dia selesai bertakbir barulah kita takbir. Jangan duk berebut takbir dengan dia. Fa idza raka'a farka'u. Bila dia rukuk barulah kita rukuk. Fa idza sajada fasjudu. Bila dia sujud barulah kita sujud. Itu kaedah dia, bermula daripada takbir sehingga selesai kita salam. Baik, itu keterikatan kita dengan imam. Sebab tu kata Nabi, ama yakhshal ladzi yarfa'u yarfa'una ra'sah qabla al-imam. Tidakkah orang yang angkat kepalanya awal daripada imam, dahulu daripada imam, an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar atau kama qala. Dia tak bimbang ke kalau Allah Subhanahu taala oleh kerana dia duk asyik mendahului imam aja, imam tak dan angkat kepala iktidal lagi dia dah angkat dah. Tak bimbang ke Allah Subhanahu taala tukar kepala dia jadi kepala himar, kepala kaldai. Nah, kaldai ni lebih daripada bagal lah kata Piram ni kan. Yang dia duduk marah pada dia punya chief dia tu, Ibrahim Pendek, lakon Ibrahim Pendek tu kan. Aku suruh pangkah rumah Kasim Baba, ya kau pangkah tandas tu pasal apa? Rugi malam tu. Kena belanja perfume pula untuk wangikan dia punya 40 penyamun tu kan. Tu dia. Apa punya bahlul, bagal. Keluar semua perkataan. Tu bagal tu bukan teruk lagi. Bawah pada bagal tu kaldai. Jadi Allah Subhanahu taala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang jenis begitu tak bimbang ke Allah Subhanahu taala tukar kepala dia jadi kepala himar. Sehingga pernah diriwayatkan seorang ulama hadis, tak dinyatakan, ini riwayat masyhur. Kalau kita belajar ilmu hadis, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan secara musyafahah, mulut ke mulut, nukilan ini. Tak tahu dia punya kisah dia benar ataupun tidak, dia hanya nukilan saja. Disebut seorang ulama yang mengajar hadis di Masjidil Haram. Satu ketika, tak disebutlah ruwiya, disebut ruwiya. Kalau ruwiya tu maknanya tidak dapat dipastikan. Dia panggil cerita tu macam cerita Pak Pandai dia lah kita sebut kan. Pak Pandai dia dengan mak andih dia apa semua tu kita tak tahu betul ke tidak, tapi diceritakan. Disebut apa dia? Satu ketika imam tu ulama tadi yang mengajar ilmu hadis jumpa hadis ni, dalam bab hadis ni dia sebut tu, kemudian dalam hati dia duk rasa apa ni, tak pernah lagi bertemu dengan orang yang mana bila mendahului imam Allah tukar dia punya kepala dia jadi kepala kaldai. Lalu dia nak cuba benda tu,
Nak try test tengok kan macam mana kan. Jadi setiap kali sembahyang berjemaah, yang jadi imamnya imam lain di Masjidil Haram. Bila imam duduk rukuk, tamakninah dah, dia angkat kepala dia awal daripada imam. Imam belum kata sami Allahu liman hamidah, dia dah angkat dah. Ni ulama hadis ni diceritakan begitu. Duk tak berapa lama, kelas pengajian ulama tadi ditangguhkan. Dan juga ulama tadi pun dia panggil selubung, dia punya selubung gitu kan, tayalisah. Jadi kalau kita katakan pakai kais serban ni lah, tutup kepala dia begitu, orang tak berapa nampak lah dia punya kepala dia tu. So dia punya anak murid tertanya-tanya pasal apa pula tok guru ni, malu pada siapa pula. Lalu duk lama gitu, anak murid tanya, wahai tok guru, kita ni lama dah tak tengok wajah muka tok guru ni, pasal apa ni main tutup gitu kan. Pakai itu biasanya kita pakai orang yang pakai serban tu, dia letak tu kan, dia panggil suludun dia retak. Baik. Lalu bila duk begitu, anak murid dia duk mendesak tu guru nak tengok lah juga, nak dapat berkat kan. Bila kita tengok orang alim apa semua dapat berkat. Tiba-tiba lama kelamaan bila didesak itu, dia kata, aku sebenarnya ni, aku tahu satu hadis Nabi SAW, cuma dari segi keyakinan tu kurang sikit apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang hadis yang saya bacakan tadi. Oleh sebab itu dia kata, aku nak cuba nak tengok macam mana ni, betul ke tak betul kan. Sahih hadis betul, dah tahu dah dari segi jaluran dia semua orang tahu hadis sahih. Tapi nak cuba tengok, dan aku buat apa yang Nabi SAW larang tu. Tiba-tiba memang tu Allah Subhanahu Wa Taala tukar balik ke rumah, Allah Subhanahu Wa Taala dah tukar rupa kepala aku ni macam kepala himar. Daripada saat itu dia mula bertaubat pasal apa dia? Pasal seolah-olah kurang keyakinan terhadap hadis Nabi SAW. Bila dia buka tu semua terkejut. Allahu Akbar. Pakat tu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sebut takjubnya. Dah jadi kepala himar. Sehinggalah bertaubat punya taubat, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kepada mukanya yang asal. Itu kisah yang diriwayatkan. Kisah yang diriwayatkan. Dari segi aspek benar tak benar, itulah kita nak sebut. Kalau kami pelajar hadis ni, itu merupakan riwayat yang masyhur, famous di kalangan pelajar-pelajar hadis. Nak pastikan kesahihannya tu belum ada mana-mana ulama pastikan kesahihannya benda riwayat tadi. Nak cerita nukilan tu. Jadi hadis masyhur ni tak semestinya, ataupun kita katakan riwayat yang masyhur tak semestinya benda tu betul, dan tak berkemungkinan benda tu betul. Kan? Baik. Walau bagaimanapun, apa yang saya nak sampaikan ialah apa dia? Keterikatan kita dengan imam ni bermula daripada takbiratul ihram sampailah salam. Itu keterikatan kita dengan imam. Kita tak boleh langgar syarat-syarat solat berjemaah. Bagus untuk kita jika kita diskusikan satu kitab yang ditulis oleh Al-Fadilatul Ustaz atau Syekh Hizri Hashim Al-Bindani, Al-Pendang, orang Pendang lah tu, Al-Bindani, orang Pendang. Dia tulis satu kitab solat jemaah panduan imam dan makmum, hasil daripada kesimpulan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Contohnya kitab Al-Qawlut Tam fi Mas'alatil Imam wal Ma'mum. Itu contohnya kitab-kitab pengajiannya yang mana dikumpulkan persoalan utama dihimpunkan dalam kitab tersebut. Kitab kecil saja, bagus. Mungkin di sini pun dah dibaca, didiskusikan. Okay. So makna kata apa dia? Keterikatan kita dengan imam ada konsep muafiq dan masbuknya, yang dipanggil muafiq dan masbuk. Jadi benda tadi kadang-kadang bila saya pernah kongsikan di sini, antara perkara penting bila kita nak masuk Ramadan ialah mengulang kaji, review balik kita punya solat berjemaah, kefahaman kita tentang solat berjemaah. Bagaimana kadang-kadang kita lihat, kita perhatikan ada di kalangan jemaah dia tidak memahami konsep terkebelakang dua rukun panjang. Konsep dua rukun panjang yang mana kita terkebelakang daripada imam. Konsep dua rukun yang panjang. Oleh sebab itu ramai di kalangan kita dapati dia baru masuk solat berjemaah.
Dia takbir, Allahu Akbar. Baru aja dia takbir, imam pun rukuk, Allahu Akbar. Tapi dia tak rukuk. Dia terus baca Fatihah. Terus baca Fatihah dengan beranggapan bahawa dia diberi excuse selama 2 rukun yang panjang. Banyak berlaku. Saya pernah tanya, bang, pasal apa abang tak rukuk tadi bersama dengan imam? Kenapa tak terus rukuk? Dia kata, bukankah kita diberi excuse 2 rukun panjang? Nampak? Saya kata, abang ni muafiq ke masbuk? Dia kata, itu apa benda pula? Nampak? Maknanya, dari aspek kefahaman 2 rukun panjang tu, kemungkinan kita di kalangan kita belum dapat membezakan antara muafiq dengan masbuk, yang mana yang diberi excuse 2 rukun panjang. Kan? Dia hanya memahami yang penting sempat sujud bersama dengan imam. Itu aja dia faham. Pasal 2 rukun panjang. Tu. So, walau bagaimanapun kita nak bagi tahu bahawa asas penting dalam solat berjemaah ialah kita ikut imam. Satu. Dan keterikatan kita dengan imam bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah selesai solat. Semua ulama setuju benda tu. Cuma dari aspek apa dia? Bila ma ba'da solat, selepas mayang, the next level, apa dia? What's next? Itu yang jadi perbahasan ataupun perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengambil inisiatif ataupun mengambil dia panggil kefahaman bahawa selepas solat juga masih ada dia panggil mustahab antara imam dengan makmum. Dia panggil keterikatan imam dengan makmum. Makmum boleh join imam dari aspek zikir-zikir solat. Sebab tu disunatkan imam menyaringkan zikir selepas solat dengan tujuan memberi pengajaran, pengajaran ataupun pelajaran kepada makmum apa yang perlu disebut selepas solat. Apa yang perlu disebut ataupun apa yang disunatkan untuk kita berzikir selepas daripada solat. Ada ke tidak? Maka imam memainkan peranan di situ, memberitahu, memaklumkan, mengajar para makmum apa yang perlu disebut selepas solat, apa yang sunat disebut selepas solat. Maka ijtihad Imam Syafi'i mustahab. Sehingga hatta yata'allama, sehinggalah para makmum boleh memahami, tahu dah apa nak sebut lepas solat, tahu dah zikir lepas solat. Benda tadi mungkin hanya boleh kita katakan valid kepada tempat yang mana bukan dipanggil tempat persinggahan. Makna kata dia bukan berada di kawasan jalan besar, di kawasan laluan orang. Sebab kalau di kawasan laluan orang, kemungkinan apa dia? Kemungkinan orang yang datang solat tu, dia pun tak tahu apa nak sebut tahu lepas pada sembahyang. Dia pun kemungkinan orang yang baru datang untuk solat berjemaah masa bulan Ramadan. Baru datang, dapat kesedaran, dapat hidayah, alhamdulillah. Kan? Kalau di tempat-tempat yang memang kita katakan regular jemaah dia, maka semua dah tahu dah apa yang nak disebut. Sebab dia membesar. Pak Imam tu pun dah 20 tahun dah berkhidmat kat situ. Makna kata apa yang Pak Imam ucap tu, anak makmum, anak qaryah dah tahu dah apa yang perlu diucap. Bahkan kebanyakan kita hari ni pun dah tahu. Cuma kemungkinan di tempat-tempat persinggahan sebegitu, orang datang singgah, dia tak pernah tahu, oh gitu rupanya zikir. Ataupun orang yang dia baru pindah ke tempat tersebut dan dia pun baru belajar, nak belajar semayang, baru nak belajar pakai kain pelikat, kan? Dia punya depan belakang pun belum lagi boleh adjust. Kadang-kadang dia punya jenama kain dia tu duduk depan, duduk kiri, duduk kanan. Pasal apa dia? Tak tahu yang ni, oh ni rupanya bahagian ni nak kena letak kat belakang kalau pakai kain pelikat. Dia bukan main bedal, main balon macam tu aja, kan? Cara pakai kain pelikat. Jadi nak sebut, maka Imam Syafi'i rahmatullah mengambil inisiatif bahawa apa dia? Kesimpulannya mustahab, digalakkan untuk imam nyaringkan sehingga makmum memahami apa yang perlu disebut, mengetahui apa yang perlu disebut, apa yang sunat, apa yang perlu dizikirkan selepas daripada solat. Hatta yata'allama summa yusir, kemudian barulah boleh diperlahankan. Sebab itulah kadang-kadang kita dapati ada di kalangan imam-imam kita
apabila di awalnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, la ilaha illallah. Kemudian lepas pada tu habis baca ayat kursi. Lepas pada baca ayat kursi kemudian subhanallah 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 subhanallah. Makmum tahu subhanallah, baca subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Oh alhamdulillah pula nak kena baca alhamdulillah. Ya kan? Ada tempat-tempat begitu. Pasal apa dia? Pasal nak mengamalkan. Kita nak, dia panggil apa nama ni, merealisasikan apa yang disebut oleh, di samping meraihkan apa dia? Meraihkan jemaah-jemaah yang masbuk. Jemaah yang masbuk, yang baru datang. Sebab bukan semua bila kita bagi salam, makmum bagi salam. Tak semua tempat begitu. Kalau ada semua tempat gitu, ataupun kebanyakan tempat yang jenis begitu, bagi salam, semua makmum pun bagi salam. Semua makmum adalah makmum yang bermula daripada takbiratul ihram. Memang perfect tempat tu. Tapi setakat ni saya tak pernah jumpa lagi tempat yang memang bila bagi salam, semua makmum bagi salam. Memang ada yang masbuk, ada yang terlepas rakaat. Kan? Kebanyakan. So, nak meraihkan yang tu. Sebab Nabi SAW ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, orang yang menghalang seseorang daripada melaksanakan solatnya? Antara yang disebut oleh ulama dalam tafsirnya ialah apa dia? Maksud menghalang solat ialah mengganggu orang lain nak solat. Rasa gangguan dia nak solat baru. Kemungkinan mereka yang datang yang masbuk, dia naik untuk tambah rakaat. Tiba-tiba orang lain yang terlewat juga datang nak berimamkan dia. Macam mana? Mungkin orang yang masbuk tadi terlepas 2 rakaat. Jadi rakaat yang kedua, contoh maghrib, rakaat yang kedua dia akan tambah apa nama ni, dia akan tambah, dia dapat 1 rakaat dengan imam, dia kena tambah 2 rakaat lagi. So pada rakaat yang kedua, solat jahar memang kena baca nyaring lagi. So kalau orang datang berjemaah dengan dia, kan cuit ke apa ke, itu terpulang lah. Ada isu perbahasan dia kan, nak cuit orang tu jadi imam kita kan, tidak kan. So kita nak buat macam mana? Kita dah jadi imam, solat jahar, orang belakang jadi makmum kita, nak kena kuatkan suara juga. Paling tidak takbir intiqalat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, nak kena kuatkan juga. So kalau dengan sebab kita berzikir kuat tadi mengganggu orang lain solat, maka termasuk dalam ancaman ugutan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Last kali Allah sebut siapa? Apa dia? Sanad'uz zabaniya falyad'una dia. Kalau jenis orang macam ni, cuba panggil geng-geng korang. Macam mana? Yang korang samsing sangat, panggil geng-geng korang yang nak berhujah. Boleh, tak ada masalah nak buat begitu. Sanad'uz zabaniya. Cukup kata Allah, kami panggil zabaniyah aja. Nak berhujah dengan hang. Dah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang ada tempat-tempat yang mungkin dia tak perasan. Sebab apa dia tak perasan? Dia tak tengok pun ke belakang. Dia hanya utamakan zikir dia aja. Dia menghadap kiblat aja, tak menghadap dah ke belakang, tak pandang dah ke makmum. Ada makmum masbuk ke, ada makmum semua muafiq ke, ada yang belum selesai solat ke, macam mana. Dia tak heran dah. Yang penting dia berzikir. Ilana Rabbana subhanallah 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 subhanallah. Oh ya Allah. Tak. Lagilah dia dengar orang yang duduk belakang tu angkat suara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi dia subhanallah subhan, nak suruh orang lain ikut dia. Tak? Nak bagi tahu gitu. Ya Allah. Dia panggil nak lawan dengan siapa tu? Nak bersaing dengan siapa? Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Adakah kau perhati orang yang menyebabkan halangan kepada orang yang nak solat ni? Kena perhati sungguh ya Allah. Kalau kita faham ancaman Allah Subhanahu Wa Taala daripada tu, memang teruklah kita. Kan? Kalau tak terasa nak buat macam mana? Allahu Akbar. Baik.
Jadi yang nak disebutkan sini, kembali kepada apa yang saya nak sebutkan ni, ialah keterikatan kita dengan imam. So selepas daripada tu, apa yang kita nak buat? Maka Imam Syafi'i masih lagi berpandangan bahawa kita masih lagi terikat dengan imam dari aspek apa dia? Sama ada kita nak berzikir, maka imam, bila makmum ada yang makmum tunggu nak berzikir sama-sama, maka imam tadi boleh apa dia? Yajhar bizzikri. Dia boleh berzikir dengan suara yang kuat supaya hatta yata'allama, sehinggalah makmum tadi boleh memahami ataupun mengerti ataupun mengetahui apa yang perlu diucapkan, dilafazkan selepas daripada solat, zikir-zikir. Summa yusir, kemudian bila dah tahu, kemudian barulah boleh kita perlahankan. Jadi mungkin di kalangan para imam, dia gabungkan antara pandangan Imam Syafi'i daripada awal tadi, boleh dijahar kemudian diperlahankan kerana kita dah nampak makmum dah tahu dah apa yang nak dizikirkan. Baik. Oleh sebab itu perbincangan ini perbincangan yang cukup panjang. Tak, kalau kita tak bertolak ansur ataupun mengambil pendekatan yang berhikmah, maka dia akan jadi bergaduh besar sehingga boleh membid'ahkan. Kerana apa dia? Kerana tadilah ada yang zikir kuat tadi kerana mengganggu orang, maka disebut bid'ah pasal mengganggu orang. Benda yang tak boleh berzikir lepas pada semayang. Pasal apa dia? Kerana dia pukul rata, mengganggu orang. Tetapi kalau ambil pendekatan apa dia? Kita memperlahankan. Ataupun kita, kalau mic kita tadi, mic dekat, kita jauhkan mic tadi, tarik ke depan sikit kan, jauhkan sikit daripada mulut kita, orang pun boleh dengar, tak adalah kuat sangat bila kita jauhkan mic. Jadi ia memerlukan kepada tindakan berhemah daripada para imam yang mengimamkan solat itu sendiri. Gabungkan, tak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maut. Jadi pertembungan antara dua kumpulan tadi, kumpulan yang memang dia nak berzikir, nak mempertahankan zikir yang memang disarankan oleh Nabi, zikir-zikir selepas solat, dengan kumpulan yang mana nak meraihkan ayat Quran tadi dan juga nak meraihkan pemahaman mereka tentang hadis-hadis Nabi SAW. Sebab setiap kita memahami hadis, bukan maksud kita. Ulama memahami hadis dengan cara yang berbeza. Kita mungkin bukan ahlinya. Kemungkinan dia panggil ijtihad ulama terdahulu, daripada situ saringan hadisnya mereka memahami hadis tu begitu. Jadi mereka akan ijtihadkan begitu. Contohnya apa dia? Contohnya Nabi SAW tak pernah mengajak para sahabat, okey kita duduk berzikir. Tak pernah, tak ada. Cuma daripada pengamalan Nabi bagi tahu para sahabat, lepas pada sembahyang sebut ni, lepas pada sembahyang sebut ni dan sebagainya. Kan? Ada kumpulan-kumpulan dengan hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala contohnya majalisuz zikri, majlis zikir. Malaikat naungi majlis zikir. Jadi antara majlis zikir ialah apa dia? Yang difahami ialah selepas daripada solat ada zikir. Maka kalau duduk ramai-ramai, maka ada ulama memahami itu dinaungi oleh para malaikat. Ada ulama yang memahami bukan lepas sembahyang maksud zikir ni. Maksud zikir ni ialah secara umum, bukan lepas pada sembahyang. Jadi kedua-dua pemahaman tadi, bila adanya dipanggil, kita nak menegakkan masing-masing pemahaman masing-masing, berlakulah pertembungan. Bila berlaku pertembungan itu, tak cari jalan penyelesaian, dia akan jadi bergaduh masing-masing. Kan? Panjang duk sebut pasal tu kan. Bak air raya pun nak bergaduh lagi. So nak sebut pemahaman kita tentang zikir-zikir. Ala kullihannya kita bincang berkenaan dengan apa yang kita nak sebut sesudah solat. Tidak secara detail, tetapi secara kita katakan umum. Secara gambaran umum. Baik. Yang kita pernah kongsikan hari itu ialah memperbanyakkan jenis bacaan zikir sesudah solat. Perbanyakkan jenis bacaan zikir sesudah solat. Terutamanya selepas daripada solat subuh sehinggalah terbit matahari. Itu antara antara yang disarankan. Tetapi kemungkinan kita tidak mampu nak berada di masjid beriktikaf sehinggalah terbit matahari. Kemungkinan tak mampu. Kan? Sebab hambatan-hambatan kerja, kerana kita kemungkinan masih lagi dalam tugas ataupun dalam kita katakan dalam khidmat. Belum pencen lagi.
Oleh sebab tu nak duduk sampai terbit matahari 7-5 minit atau 7-6 minit barulah nak keluar daripada masjid lepas pada solat sunat tadi. Kemungkinan tak mampu, pasal kalau keluar pukul 7 baru nak keluar daripada masjid, nak solat pula, kemudian nak balik rumah, memang jam, tak sampai ke tempat kerja lah, tak ada nak pajikat kan. Baik. Jadi secara kesimpulannya, apa saja zikir, maka kita perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir selepas daripada solat. Baik. Yang kita kongsikan dalam pertemuan yang lepas berkenaan zikir yang disarankan ialah, iaitu dengan kita berzikir 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, maknanya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali setiap kali solat fardu, setiap kali selepas solat fardu 10. Baik. Bila 10 kali itu antaranya, bila kita solat, kita zikir 10 kali tasbih tu, maknanya 30 kali kita zikir tu kan, 30 kali bilangannya. Dan setiap waktu, bila 5 waktu, 30 setiap waktu, bermakna 150 kali kita zikir. Dan ditambah lagi dengan apa dia? Ditambah lagi dengan kata Nabi SAW, kita tambah di waktu kita nak tidur 33, 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 34, 4 kali, menjadikan 100 kali. Daripada 150 yang kita zikir bermula daripada subuh 30, kan? 10 10 10 30. Zuhur 10 10 10 30. Sampailah kepada isyaknya 5 waktu, setiap waktu 30 menjadikan 150. Bila nak tidur, kita dah sebut 100 kali zikir tadi, zikir subhanallah takbir tahmid tadi. Menjadikan 250 semuanya. Walaupun 250, tetapi kiraan pada timbangan amal, satu perbuatan baik, sama ada zikir, sama ada lidah, sama ada perbuatan, ingatan dan sebagainya, akan diganjari 10 kali ganda. Jadi 250 darab dengan 10 bermakna 2500 pada timbangan amalannya. Baik, kata Nabi, kalau 2500 ni, dengan sebab zikir kita, dia boleh menghapuskan 2500 kesalahan sehari semalam. Nabi tanya lagi, ada ke tidak di kalangan kita yang sampai 2500 dia buat kesalahan sehari semalam? Nabi tanya begitu kan. Baik, kata para sahabat, tak pernah bilang sampai banyak tu lagi tu, kata para sahabat. Kata Nabi, maka lakukanlah zikir tersebut. Kerana kita kemungkinan, ataupun kita katakan mustahil lah nak buat 2500 kesalahan sehari semalam. Ya tak? 2500 tu banyak tu. Nah, takkan sampai kot 2500. Nah, kalau kita bilang sendiri pun tak sampai lah bagi kita, kan? Tapi kata Nabi, kemungkinan ada. Sebab bila kita solat, kadang-kadang kita punya pikiran tu merewang sana merewang sini, tak ke awang sana, ke awang sini. Rakaat pertama dah berapa banyak dah kita duk fikir, rakaat kedua lagi nak sampai ke salam, banyak. Maka kata Nabi, pikiran kita yang melayang sana melayang sini adalah satu kesalahan, titik-titik yang di titik hitam daripada Allah Subhanahu Taala, dianggap sebagai titik-titik kesalahan. So 2000 kesalahan, 2500 pada ganjaran tadi boleh memadamkan kesalahan kita. Itu yang pertama. Makna kata 10 10 10 zikir kita. Yang kedua ialah ni tambahan malam ni. Baru nak tambahan malam ni. Bertasbih sebanyak 25 kali dengan tambahan tahlil. Maknanya 25 kali tasbih, 25 kali tahmid, 25 kali takbir, dan tahlil 25 kali. La ilaha illallah 25 kali. Baik. Sebagaimana yang disebut oleh Zaid bin Thabit, katanya, umiru an yusabbihu dubura kulli salati 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 34 fa utiya rajulun min al-ansar fi manami fa qila law amarakum Rasulullah an tusabbihu dubura kulli salah. Dua hadis daripada
Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Umar, lebih kurang. Katanya, kita baca. Zaid bin Thabit kata, sebelum daripada ini para sahabat diperintahkan agar untuk bertasbih setiap kali selepas solat 33 kali tasbih, wa yahmadu, dan juga tahmid alhamdulillah 33 kali, wa yukabbiru 34 dan takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Itu asalnya sebelum daripada ni. Kisah ni pun panjang juga tuan-tuan. Kisah berkenaan dengan tasbih 33 kali, takbir tahmid 33 kali ni pun banyak kisah juga. Kisah dia panjang lah. Satu kali kisah bagaimana Nabi suruh tu, kata dia panggil dalam sebuah hadis, fuqara'ul muslimin atau Nabi SAW, satu hari golongan fakir miskin di kalangan orang Islam Madinah tu datang bertemu Nabi SAW. Bila datang jumpa Nabi, katanya, dia sebut apa dia? Ya Rasulullah, qad zahaba ahlud dusur bid darajat bid darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka kata, wahai Rasulullah, golongan kaya raya ni, mereka ni banyak kelebihan. Mereka dapat dia panggil ranking VIP, orang kenamaan. Kalau kita katakan ahli syurga lah, ranking mereka tu tinggi. Wan na'imul muqim, dan juga dia punya kenikmatan tu macam kekal dah lah, 7 keturunan makan tak habis. Kaya ni orang tu kan. Baik. Jadi Nabi SAW kata, macam mana tu? Macam mana mereka boleh ranking tinggi tu? Macam mana tu? Cuba jelaskan. Mereka kata apa dia? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Iyalah, depa tu semayang sebagaimana kita semayang. Kalau semayang berjemaah, kita semayang jemaah, depa semayang jemaah, dapat 27 darajat juga. Tak? Cuma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kelebihan mereka, semayang sama dengan kita semayang, depa semayang juga. Kita puasa, depa pun puasa juga. Kita tarawih, depa tarawih juga. Tak? Cuma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kelebihan mereka mampu memberi sumbangan, bersedekah hasil daripada lebihan harta mereka. Tu je lah menyebabkan ranking mereka lebih daripada kita orang. Baik. Kata Nabi SAW, afala u'allimukum syai'an, mahukah kamu aku ajar kepada kamu satu benda yang mana apa dia? Tudrikuna bihi man sabaqakum, kamu akan mendahului orang yang telah mendahului kamu sebelum daripada ni. Kamu boleh, dia panggil kita boleh take over lah. Ya tak? Overlap lah kita ni, boleh take over lah, boleh potong lah depa tu. Wa tasbiquna man ba'dakum, begitu juga orang selepas daripada ni pun korang potong lain macam tu je. Baik. Kata Nabi apa dia? Illa man sana'at, kecuali bila kau buat benda ni. Buat benda apa dia? Dan orang lain pun tak mampu nak kejar kamu dari segi aspek pahala. Dia kata apa dia? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salah 33 marrah. Setiap kali lepas solat, korang tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Dalam satu riwayat kata 34. Tak apalah, kita sebut 33 secara umumnya. Baik. Kemudian depa ni pun dapat dah. Macam tu. Maknanya kita punya ranking tadi kita akan potong lah depa punya ranking ni sekali lagi. Depa sedekah. Tak, kita ada satu point yang Nabi ajar kepada geng kita aja. Depa pun balik. Kemudian bila balik itu dia kata depa pun lepas pada semayang, depa duduk lepas semayang, depa tak beredar sebab keterikatan dengan imam. Bila habis salam, bila habis salam, orang lain pakat beredar. Depa golongan fuqara'ul muhajirin ni lepas pada semayang duduk bilang dengan jari, subhanallah 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 subhanallah, alhamdulillah. Jadi satu ketika geng-geng golongan jutawan-jutawan orang kaya ni, dia tengok member dia, lepas semayang tak beredar lagi, kita dah beredar dah kan, apa yang dia perlu buat tu, duduk aja tu. Tak, dia punya jari pula duduk nampak membilang gitu kan.
Lalu depa tanya, tapi tak lama selepas daripada itu, golongan ni, golongan muhajirin, fuqara'ul muhajirin datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu pula. Ceritanya apa dia? Bila geng kaya duk tengok golongan fuqara'ul muhajirin lepas pada semayang duduk tak keluar daripada Masjid Nabawi lagi ni, depa tanya, geng, ni bahasa kita tau, bukan bahasa riwayat ni, bahasa kita. Dia kata, geng, nampak duduk lagi lepas pada semayang tu, apa cerita? Kami bagi tahu pada kau je kan, jangan bagi tahu orang lain. Kita sebab kawan rapat nak bagi tahu. Apa dia? Nabi ajar ranking kita ni dari aspek pahala, ranking kita ni orang kaya ni memang dia dapat melalui sedekah, melalui apa nama bebas hamba, memang mereka dapat lah, kita orang tak dapat. Tapi kita orang boleh potong ranking korang ni dengan sebab Nabi ajar satu amalan rahsia. Apa dia? Sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setiap kali lepas solat. Jangan bagi tahu orang lain. Kita bagi tahu pada hang ni sebab apa? Kamcing lah. Tiba-tiba tersebar amalan tu di kalangan orang kaya. Lepas pada semayang, mereka pun duduk juga. Ya tak? Dia berzikir sama. Nampak lain macam ni. Siapa bocor rahsia? Kan? Duduk berzikir juga begini. Lalu mereka ni pakat pergi jumpa Nabi balik. Wahai Rasulullah, habis dah bocor rahsia kita orang. Itu bahasa kita lah tu kan. Bukan bahasa riwayat hadis tu, bahasa kita. Habis dah Rasulullah, mereka pakat berzikir juga, kata dia. Nabi SAW sebut, zalika fadluhu yu'ti man yasha. Dia kata, Allah dah bagi kelebihan kepada orang yang dia kehendaki. Aku bagi tahu rahsia yang korang bocorkan tu pasal apa? Kalau kita bahasa kita lah tu, bahasa kita, bukan bahasa hadis Nabi sebut, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah kelebihan yang Allah bagi. Nah, bila kita bagi rahsia ni, dia apa nama ni? Duk bocorkan pula rahsia. Tanggung dia. Baik, jadi nak sebut sebelum daripada ini para sahabat kata kami diberitahu oleh Rasulullah untuk berzikir selepas mayang 33 dan 34. Tapi satu kali seorang di kalangan golongan Ansar dia bermimpi. Mimpi apa dia? Dalam mimpi itu ada suara. Dia jumpa satu orang, maknanya satu lembaga, satu individu lah dalam mimpi dia tu, yang mana individu tadi tanya, korang ni lepas pada semayang Nabi suruh apa? Lepas semayang Nabi suruh berzikir 33, 34. Dia kata, mulai daripada sekarang korang berzikir berapa? 25 dan kali yang keempat 25 tu adalah la ilaha illallah. Itu dia. Esok paginya ni golongan Ansar, seorang lelaki yang mimpi tadi datang jumpa Nabi subuh, lepas pada semayang subuh. Dia bagi tahu, wahai Rasulullah, malam tadi hamba bermimpi. Apa yang mimpinya? Mimpi suara tadi, seorang tu dia berdiskus. Dia kata Nabi ajar macam Nabi ajar begitu begini, zikir selepas solat. Cuma dia kata lepas pada dia jangan berzikir begitu dah. Zikir sebanyak gini. Lalu Nabi SAW kata, wahai ma'syaral ansar, ataupun wahai orang Islam semua ni, bermula daripada hari ni korang ikut apa yang diberitahu ataupun yang dimimpi oleh rajulun minal ansar tadi, orang Ansar tadi. Mula daripada saat ni. Jadi katanya Zaid bin Sabit bermula daripada saat itu kami berzikir 25. Baik, mencukupkan semua tu jadi 100 kan. 25 darab kali dengan 4 jadilah 100. Baik, jadi kata riwayat ni sebelum daripada ni 33, sekarang dengan mimpi tadi menyebabkan kita dah tukar cara kita berzikir. Baik, insya-Allah kita bagi laluan kepada anda. Masuk dah kita? Belum lagi 3 minit. Baik, insya-Allah. Dia berbunyi, masya-Allah. Adat alam saya punya jam dah masuk waktu. Baik. Jadi bermula daripada saat itu. Cuma daripada hadis ni kita dapati bahawa ada beberapa perkara daripada pengajaran hadis ni. Pertama, mimpi. Adakah mimpi tadi boleh menjadi satu hujah untuk kita beramal? Yang orang sekarang ni dia duduk, kadang-kadang dulu kita dapati ada surat berantai penjaga maqam Rasulullah.
telah bermimpi bahawa Nabi mendatanginya dalam mimpi dan suruh dia kabarkan kepada umat untuk beramal dengan dia punya amalan ni. Maka sesiapa yang tak beramal ataupun tidak menyebarkan amalan ini, maka dia akan ditimpa bencana. Itu surat berantai. Kalau tuan-tuan pernah dapat tu. Dulu jenis surat berantai kena cetak, kemudian letak di masjid. Cetak 100, kemudian cetak. Orang yang tak cetak, maka katanya bekas ketua Menteri Sabah pernah dapat surat ni, tapi dia buat aja, dibakul sampahkan, kemudian dia diturunkan. Maknanya Allah takdirkan dia tu telah apa dia, dilucutkan jawatan. Kemudian dia teringat balik benda tadi, surat tadi, dia pun ambil, dia cetak balik, kemudian Allah naikkan dia balik sebagai ketua Menteri Sabah. Siapa tak tahu? Mana? Oh, tu kita surat berantai. InsyaAllah kita sambung sekali lagi lah dalam kita sambung dalam pertemuan kita sekali lagi, insyaAllah. Kita laluan kepada azan, insyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sebelum kita berhenti tadi, kita bincang ataupun kongsikan berkenaan dengan bagaimana zikir yang kita sebutkan di awalnya tadi. Kita
bertahmid ataupun berzikir, tasbih, tahmid dan juga takbir. Pertamanya 10 kali, 10 kali, 10 kali. Setiap kali selepas solat fardu. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu versi pertama. Versi yang kedua ialah kita kongsikan bagaimana Nabi ajar supaya kita bertasbih, bertahmid, bertakbir 33, 33, 33 ataupun 34 kali. Takbir 33 ataupun 34 kali. Kalau kita sebut 33 kali pada takbir, maka kita kena cukupkan dengan la ilaha illallah, jadi 100. Kalau kita takbir 34 kali, maka tak perlu tambah la ilaha illallah, pasal dah cukup 100. Baik. Versi yang ketiga ialah dengan kita sebut subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25 dan la ilaha illallah iaitu tahlil pun 25 kali, kesemuanya menjadikan bilangan 100 kali. Baik. Jadi kesimpulannya, versi tasbih, tahmid, takbir ada 3 versi. Jadi kita nak buat yang mana? Terpulang. Nak buat yang mana? Terpulang. Cuma setiap daripada versi tadi dia ada kaedah-kaedah dan tata caranya. Versi yang 10-10, versi yang 10-10 kita kena lengkapkan dengan sebelum tidur. Mana tu supaya jadi 250 setiap hari. Versi yang 33-33 dia tidak ada lengkap apa-apa, dia hanya berterusan macam tu saja. Dan fadilat dia ataupun kelebihan dia, kita punya ranking di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang lain, kita akan mendahului orang lain. Sama ada dari aspek sedekahnya, orang bersedekah ke orang apa ke, ranking kita akan mendahului mereka. Kecuali mereka yang bersedekah pun juga melakukan perkara yang sama, maka ranking kita akan dipotong oleh mereka. Orang potong queue kita. Versi yang seterusnya ialah versi 25-25 tadi. Tidak dinyatakan fadilatnya apa, kecuali Nabi arahkan supaya kita pelbagaikan versi kita berdasarkan mimpi tadi. So jadi kita nak sebut perbincangan kita apa yang disebut oleh Nabi SAW berdasarkan mimpi. So perbincangan yang lainnya adalah, adakah mimpi yang dialami oleh seseorang dia akan menjadi satu hujah yang mana diamalkan oleh orang lain? Maknanya orang lain boleh beramal melalui mimpi yang dia mimpi tadi. Itu dibincangkan oleh ulama. Jadi kesimpulannya ialah, pertama, mimpi tadi untuk dijadikan amalan, dia ghairu mulzam ataupun ghairu mulzim, dia tidak akan menjadi wajib kepada orang lain ataupun tidak menjadi tanggungjawab orang lain untuk mengamalkannya. Dia tidak ghairu mulzam, dia bukan dipertanggungjawabkan untuk beramal. Mimpi yang dia alami benda-benda baik hanya untuk dia seorang aja. Setelah kematian Nabi SAW, semua ulama setuju benda tu. Sebab tu kalau kita dapat benda amalan melalui mimpi, hanya kita saja yang amal benda tu setelah kita rujuk kepada orang yang berautoriti. Bagaimana para golongan Ansar tadi, rajulun minal Ansar, lelaki di kalangan Ansar, dia mimpi, lalu di waktu paginya jumpa Nabi untuk mengesahkan apa yang dia mimpi. Jadi itu satu. Ulama setuju bahawa selepas kewafatan Nabi SAW, mimpi ataupun kita sebut mimpi tadi adalah ghair mulzam. Dia tidak ada nilai dari aspek tidak ada nilai dari aspek menghukumkan sesuatu kepada orang lain. Istilah dia, saya terlupa istilah dia. Ghair mulzam maknanya tidak, orang lain tak bertanggungjawab ataupun tidak dipertanggungjawabkan untuk lakukan apa yang dia mimpi. Baik. Seterusnya. Cuma ada orang itu lagi, mimpi yang dimimpi tadi boleh diamalkan atau tidak? Ya, boleh diamalkan setelah kita kemukakan kepada orang yang berautoriti. Siapa yang berautoriti? Pada zaman Nabi, memang Nabi berautoriti. Dia tak cerita kepada orang lain, walaupun orang lain pun orang baik juga, soleh, kan? Dia kena cerita mimpi tadi kepada orang yang berautoriti.
Siapa di kalangan berautoriti? Alim ulama lah. Tak macam Ustaz Komang macam saya ni memang tak boleh lah. Tak, saya tak boleh sahkan apa-apa. Yang berautoriti, mungkin mufti, mungkin tok guru di situ dan sebagainya. Baik. Tetapi dia bukan kegunaan orang lain. Dia tak boleh sebab okey aku mimpi Nabi ajar benda ni, jadi kau kena amalkan benda ni, Nabi pesan tau. No. Semua ulama kata tak wajib orang lain beramal. Tak boleh bagi tahu pada orang untuk beramal. No, tak ada. Hanya untuk awak aja. Untuk individu yang mimpi itu saja. Baik. Sehinggalah kita sekarang ini. Yang kedua berkenaan hadis ini ialah bagaimana mimpi tadi kalau kita nak minta tafsiran mimpi apa-apa, dia adalah selepas solat subuh, maknanya sebelum waktu duha. Kalau kita cerita minta fatwa mimpi kita, takbir mimpi kita pada waktu yang lain dan pada orang yang salah, maka dia akan terjadi benda yang tidak tepat. Tu kaedah dia. Kita nak cerita mimpi kepada orang, kita cerita waktu pagi. Dan orang yang kita nak cerita mimpi bukan sebarangan. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dia tak cerita. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, Nabi Yaqub dia kata, wahai Yusuf, kau jangan cerita mimpi ni kepada walaupun adik-beradik kamu, walaupun orang terdekat kita, orang yang kita mungkin percaya. Tak. Mimpi tadi kata Nabi Yaqub jangan cerita walaupun kepada adik-beradik sendiri. Tapi kita kadang-kadang habis dicerita ke orang lah. Media sosialnya tak. Oh saya mimpi begitu. Apa tafsiran dia? Buh di media sosial. Pakak yang tu bubuh sikit, yang dibubuh sikit, aku rasa tu. Walaupun gurauan orang yang duk sebut tafsir dia begitu begini, tafsir dia begitu begini, tafsir dia tafsir dia, maka dia akan mungkin berlaku keburukan kepada orang yang mimpi tadi. Tu sebab tu tak leh kita duduk tu. Nabi Yaqub AS kata jangan cerita kepada apa dia, walaupun kepada adik-beradik sendiri, walaupun benda tu baik, benda tu bagus. Ini sebagai ada perkongsian katanya. No. Tak. Ni bukan sharing is caring dah ni. Dia akan jadi bala kepada orang tu. Okay. Baik, sebab kemungkinan berlaku keburukan. Kalau ada orang tafsir yang awal komen dia kata, oh maknanya sat lagi korang mati terbunuh, dilanggar oleh jentolak ini katanya, contoh. Tak? Kemungkinan berlaku gitu. Pasal walaupun main-main kata Nabi, dia seumpama mimpi tadi seumpama di bawah cakaran kaki burung. Dia akan berlaku apabila ditafsirkan. Tak kira tafsir itu buruk ataupun tidak, dia akan berlaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena berhati-hati. Baik. Itu antara yang kita sebutkan kepada perkongsian daripada hadis ini. Baik. Sahabat-sahabat, tadi sebelum daripada itu saya sebut berkenaan dengan solat berjemaah. Ada soalan daripada jemaah kita mungkin yang baru datang, kemungkinan tidak dapat gambaran apa yang saya ceritakan daripada awal, kongsikan daripada awal berkenaan dengan makmum ataupun solat berjemaah, makmum, muafiq dan juga masbuk. Mungkin saya boleh kongsikan soalan. Dia kata apa dia? Makmum masbuk apabila dia angkat takbiratul ihram, maknanya imam bangkit daripada sujud, daripada rukuk. Baik. Itu isu dia kan. Imam masbuk baru datang, baru Allahu Akbar, baru nak rukuk imam pun sami Allahu liman hamidah, tak ada rukuk dia. Isu dia, persoalan dia, kenapa rakaat itu tidak dikira sebagai satu rakaat? Kenapa dia tak ada rukuk? Tak ada rukuk bersama imam, maka tak dikira satu rakaat bagi dia. Itu dia. Ataupun dia lah tak sempat rukuk bersama imam. Kenapa tak dikira rakaat? Pertama, kerana perkataan rakaat tu sendiri adalah rukuk. Dia tidak mendapat rukuk bersama dengan imam, maka jadilah perkataan rakaat. Rakaat tu adalah rukuk, makna dia arba'a rakaat. Berapa kali kita semai usolli fardhu isya arba'a rakaatin. Kita solat, ya Allah aku solat fardhu isya 4 rakaat. 4 kali rukuk kan kita. Rakaat tu 4 rukuk. Jadi tidak mendapat rakaat. Persoalannya kenapa yang tu dianggap sebagai rakaat? Sebab pertama kita kata perkataan tadi. Yang kedua kerana itulah yang digariskan oleh agama. Ialah kenapa? Wallahu a'lam. Kenapa rakaat yang menjadi pembatas antara orang tu dapat ataupun tidak?
Dari segi mungkin kita boleh fikir jawapan-jawapan lain, antaranya disebut apa dia? Kerana dia adalah pertengahan kepada gerakan-gerakan solat. Dia adalah pertengahan. Qiyam, rukuk, sujud. Kan pertengahan tu. Antara qiyam dengan sujud kan? Antara yang amalan-amalan ketika qiyam, iaitu pertama qiyam, yang kedua bacaan, amalan dia. Dan pertengahan dia adalah rukuk. Rukuk tu pertengahan pergerakan. Kan? Jadi kita tak dapat yang separuh daripada ni, maka selepas daripada separuh tu, maka kita tak dapat lah. Macam bundar. Kalau bundar lebih daripada 5, kita bundarkan jadi naik nombor ke atas dah kan. Kalau kurang daripada 5, kita bundarkan ke bawah. Itulah kaedah logik dia punya. Walau bagaimanapun, kenapa sebenarnya itu terpulang kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah gariskan begitu. Kan? Wallahu a'lam. Itu saja kemungkinan itu yang ditanya, dan itu jawapan yang mampu saya berikan. Boleh bertanya kepada para ustaz ataupun pengkuliah yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi. Apa yang kita bincang malam ni versi berkenaan dengan zikir selepas solat. Moga-moga dapat manfaat untuk kita bersama. Lebih-lebih lagi yang bercakap wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.